kita plot satu-satu. 0.5. 0.5 dengan 0.39. 0.5, 0.3 lebih kurang sini, 0.39 lebih kurang. Dari sini. Okey, lepas tu 0.6, 0.21. 0.6, 0.2, sini 0.21. Lebih kurang ni. 0.7 dengan 0.7, jadi dekat sini lah dia punya titik. Bila awak garis, pakai pembaris, garisan awak dia, awak terus gariskan, panjangkan garisan tu, terus sampai part Y. Ni saya ni bengkak-bengkok ni sebab tempat tak rata. Okey, jadi pastikan garisan awak tu mesti sampai ke part Y. Saya betulkan sikit. Kalau betul-betul garis, kalau garis yang betul, dia sepatutnya dapat silang dekat 1.4. Dia lebih kurang tu. Okey, lebih kurang lah 1.4. Okey, jadi kita dah siap garisan penyuaian yang terbaik, kita dah siap. Tentukan persamaan garis lurus. Okey, persamaan dia, asasnya persamaan mesti akan guna Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y ni adalah apa yang pada part CY. X ini awak tengok dekat part CX. Ni ada huruf apa. Okey, ni part CX. M dia punya kecerunan. Okey, C adalah pintasan Y. Y sama dengan MX tambah C. Ini dah belajar tahun lepas ni kan? Kalau ada apa nak tanya terus tulis ya. Terus cakap je. Okey, lepas tu kita dah tahu ni yang part CY kita dah tahu. Yang part CX pun kita dah tahu. Kita tengok dekat jadual tu. Kita gunakan yang tu. Okey, untuk soalan ni kita guna pada apa yang ada pada jadual. Lepas tu kita nak cari M. M adalah kecerunan. Kecerunan rumus dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi awak kena ambil titik yang kena pada garisan. Contohnya titik 1.2. Okey, titik saya dekat sini cantik. Dia memang betul-betul kena. Titik ni 0.1 dengan 1.2. Okey, dengan satu lagi titik sebab kita nak ambil kecerunan. Titik yang cantik tadi yang mana lagi cantik ni? Yang titik 0.7 ni. Ini koordinat dia 0.7 dengan 0. So kita guna Y2 tolak Y1 jadi 1.2 tolak 0 per dengan 0.1 tolak 0.7. Okey, yang ni kita tekan kalkulator kita dapat negatif 2 kan? Jadi nilai M adalah negatif 2.
Macam mana nak cari C? C ni awak tengok dekat graf terus. Pintasan Y. Pintasan Y tu adalah di sini. Okay. Sebab tu setiap kali kita lukis graf untuk hukum linear, garisan dia mesti kena pada paksi Y tu. Jadi situ titik dia adalah 1.4. Jadi kita masukkan balik dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kita masukkan balik dalam ni. Jadi paksi Y adalah Y sama dengan M dapat negatif 2. X, kita tengok dekat paksi X. X adalah X. C, nilai C adalah 1.4. Jadi tambah 1.4. Macam tu je. Jadi ini adalah persamaan garis lurus kita. Okey, jadi yang ketiga. Ini bahagian 2. Yang ketiga. Daripada graf, cari nilai Y apabila X sama dengan 0.24. Okey. X sama dengan 0.24. Awak tengok dekat graf. 0.2 tu di sini. Dia dah keluar ke belum? Okey, kat sini 0.2. Okey, 0.24 awak ke kanan lagi. Sini 0.25. 0.24 lebih kurang dekat sini. Okey, dekat situ adalah 0.24. Nampak tak dekat whiteboard? Dia dah keluar ke belum? Okey. Dia ada, jadi awak naik ke atas. Tadi 0.24 tu naik ke atas sampai kena pada graf kita. Kena pada garisan kita. Dot. Okey, lepas tu ke kiri. Ke kiri kita cari nilai pada paksi Y. Okey, berapa ni? Kita bawah sikit ni, sini. Dia lebih kurang 0.9. 0.91 ataupun 0.92. Lebih kurang lah. Sini 0.91 lah. Lebih kurang 0.91. Jadi tulis je dekat jawapan daripada graf. Daripada graf Y sama dengan 0.91. Itu saja yang dia nak tengok. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey tak? Okey, cikgu faham. Okey. Bahagian B saya nak tunjuk ke? Bahagian B macam mana? Nanti saya cuba. Okey, cuba bahagian B. Saya nak tengok awak punya persamaan dapat berapa.
Pasti awak dengar kelas anak saya. Dengar tak? Ada cikgu lain tengah ajar. Okey, soalan B ni graf dia sending ke kanan. Sekejap saya tunjuk macam mana bentuk graf dia. Jadi awak cek dulu bersama tak? Okey, ini rupanya untuk graf bahagian B. So kalau awak dapat sama macam ni, betul lah jawapan. Okey, dah kira dah kecerunan dia. Kalau saya dekat jawapan saya akan ambil kecurunan dekat titik sini. Dengan satu lagi saya akan ambil titik mana titik ni. Ni memang confirm kena. 2 titik. So titik yang atas kali ni 5. Dalam jadual pun ada. Koordinat dia 5 dengan 0.57. Okey, yang satu lagi ni koordinat dia negatif 0.03. Negatif 1. Koordinat dia 1. Tulis spaksi X dulu kan. 1 dengan negatif 0.03. Tengok dekat page yang kedua Okey, dapat berapa kecerunan dia? Jadi kira kecerunan. Berapa? Okey, betul. Okey, 0.15. Biasanya jawapan ni, kita punya jawapan dengan yang dekat skema cikgu, dia memang akan ada lari-lari sikit lah sebab kita punya garisan tu.
So, apa pun jawapan yang awak dapat, pastikan awak ambil daripada nilai awak dekat graf. Okey, jadi C, tengok dekat graf C dapat pintasan Y dia. Negatif 0.18. Okey, betul. Negatif 0.18. Jadi kita masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi paksi Y kita Y sama dengan 0.15 ni awak boleh tulis dalam bentuk pecahan boleh ataupun kekalkan dia bentuk perpuluhan. 0.15 X, paksi X kita X tolak dengan 0.18. Okey, kita guna tolak sebab dekat C tu dia negatif. Jadi, kita sambung soalan yang ketiga. Daripada graf dapat berapa? Tengok dekat Y 0.36, awak ke kanan, lepas tu turun bawah. Jadi yang ni 0.36 ni, bergerak ke kanan, sampai sini. Lepas tu turun ke bawah. Jadi jawapan dia 3.6. So tulis kat situ daripada graf X sama dengan 3.6. Okey, ini asas-asas dia untuk tajuk ni. Awak kena tahu dekat macam mana nak cerunan, nak kira kecurunan, nak ambil pintasan Y. Lepas tu kita nak ambil nilai daripada graf. Okey, boleh sambung soalan 5. Soalan 5 ke ni? Soalan 4. Soalan 4 saya dah suruh buat kan? Ada masalah tak? Sekejap Soalan Soalan 4. Soalan 4A. Nak saya tunjuk soalan A ke contoh dia dulu? Cikgu, muka surat mana? Muka surat 113. Tadi kan kita dekat soalan B kan muka surat 111. Itu soalan 3. Sambung soalan 4. Dah jumpa dah? Dah, cikgu. Okey, soalan 4 saya tunjuk contoh dululah. Contoh dia bagi
Okey, soalan dia dekat atas ni yang dia cakap tukar setiap persamaan berikut kepada bentuk linear y sama dengan, oh ni dia salah ni, y sama dengan mx tambah c. Okey. Seterusnya nyatakan y apa, x apa, m apa dan c pun apa. Dia suruh kita nyatakan apa nilai-nilai yang kita dapat lepas kita ubah bentuk dia. Okey, jadi contoh dia bagi y sama dengan px tolak q per x. Okey, kita nak ubah dia jadi bentuk y sama dengan mx tambah, saya ingat pula, mx tambah c. Okey, kalau awak tengok dekat contoh yang dia bagi ni, dekat P pun ada nilai X, dekat Q pun ada nilai X. Kan? Kita nak pada salah satu je ada X tu. So, caranya dia ada macam-macam cara. Yang penting awak ada satu pintasan Y, iaitu dia punya pemalar. Dekat pintasan Y tu tak ada nilai XY. Dia macam tu. Dan yang lain-lain tu ada X ada Y tak apa. Jadi paling mudah yang kita nampak yang X ni, kita nak hilangkan dia. X yang dekat bawah Q tu. Jadi caranya kita semua sekali kita darab dengan X kan. Okey, kanan darab X, yang belah kiri pun darab X. Jadi sebelah kiri ni kita dapat XY sama dengan PX darab dengan X, kita dapat PX kuasa 2. Tolak dengan Q per X darab X, dia dah hilang X kat bawah. Kita tinggal Q sahaja. X dengan X ni dah terpotong. Okey, sekarang kita bandingkan dengan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, so kita dah ada lah sini kita punya Y. P adalah kecerunan kita. X adalah paksi X kita. Pintasan Y kita dapat negatif Q. Okey. Jadi awak lakar sikit dekat sebelah dia paksi X. Paksi X kita ialah X, XY. Dia dah tak semestinya Y paksi X tu. Dia boleh macam-macam unknown. Okey, paksi X yang saya sebut tadi. Ini paksi Y. Okey, sekarang paksi X. Paksi X dia kita ada X kuasa 2. Jadi kalau awak lukis graf tu, dia punya paksi Y dia mesti kena ada ni, kena ada tulis XY. Pada paksi X tu mesti kena ada tulis X kuasa 2. Kemudian nanti baru kita plot titik apa semua. Okey, boleh buat bahagian A. Boleh nak buat sendiri ke saya perlu tunjuk lagi satu contoh? Tunjuk lagi satu contoh boleh cikgu? Okey. Bahagian A, saya tunjuk bahagian A. Soalan A dia bagi Y sama dengan AX kuasa 3. AX kuasa 3 tolak BX. Okey, jadi macam saya cakap tadi,
kita nak dapatkan nilai C. Jadi awak target dekat persamaan ni, dekat mana awak nak jadikan dia C? Adakah A ni nak jadikan pintasan? Ataupun adakah yang B ni yang awak nak jadikan dia pintasan? Boleh pilih salah satu, jawapan dia betul je. Sebab dalam soalan SPM dia akan tentukan bentuk persamaan awak tu. So kalau kita tengok paling senang kita ambil B. Kita ambil B sebagai pintasan, jadi kita kena singkirkan X. X ni kita nak singkirkan. Jadi nak singkirkan X, semua sekali kena bahagi dengan X. Bahagi X, bahagi dengan X. Jadi sebelah kiri dia kita dapat Y per X sama dengan A. X dengan X dah terpotong, dapat A X kuasa 2 tolak B. Okey, jadi ini kita dah dapat bentuk Y sama dengan sini dia punya M. Sini X kuasa 2 adalah X dia. Dan C, nilai C adalah negatif B. Jadi kalau awak punya graf dia jadi macam mana? Part CY kita ada Y per X. Part CX kita ada X kuasa 2. Cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B. Soalan B dia bagi Y sama dengan negatif A per X kuasa 2 tolak BX. Tolak BX. Okey, tengok dapat macam mana jawapan dia. Oh, yang dekat A tadi awak tulislah dekat, buat satu kesimpulan sikit, nilai M berapa? M sama dengan A, C sama dengan negatif B. Dah dapat dah? Dah dapat ke belum?
soalan B ni sebenarnya ada dua cara nak jawab dia. Okey, dah. Jadi paksi Y dapat apa? Awak buat macam mana? Awak settingkan pintasan tu sebagai A ke sebagai B? Macam mana? Kita nak pintasan tu jadi A ke pintasan tu jadi B? B. Okey, B. Kalau pintasan tu B, jadi semua sekali kita bahagi dengan X kan? Okay, kita singkirkan X yang ada dekat B tu. So, A per X kuasa 2 bahagi X lagi, kita akan dapat dia darab 1 per X lah. Semua ni darab dengan 1 per X. B pun bahagi dengan X. Okay, jadi Y per X sama dengan negatif A per X kuasa 3 tolak B. Okay, jadi bila dapat bentuk macam ni, kita tak nampak yang mana paksi X. So, awak boleh tukar bentuk penulisan dia. Cara penulisan dia buat macam ni. Negatif A per X kuasa 3 ni sama juga dengan negatif A darab dengan 1 per X kuasa 3. Okey, tolak B. Okey, bila dah dapat macam ni, so kita nampak yang ini kita punya Y. Yang 1 per X kuasa 3 tu adalah kita punya paksi X. So, M sama dengan negatif A. C sama dengan negatif B. Kalau ada siapa yang tengok skema, dia memang tak sama. Tapi jawapan dia betul. Okey, boleh teruskan. Soalan ni awak kena banyak sikit latihan, kita ubah bentuk tu. Sebab biasa, memang yang ni memang kita kena buat. Jadi, terus buat C, D, E, F, G, H, I. Buat sampai habis. So, nanti bila dah siap, sebenarnya kita akan dapat nampak dekat paksi Y ni, dia mesti ada huruf Y. Sama ada dia XY ke, dia 1 per Y ke, dia X kuasa 2Y ke. Yang penting dia mesti ada nilai Y, dia duduk dekat paksi X. Dia duduk dekat paksi Y. Salah cakap. Y, dia ada nilai Y yang tunggal. Okey, kemudian paksi X. Nanti awak akan jumpa lah ni. Biasanya dekat paksi X pun nanti akan ada 1 per X kuasa 3 jadi paksi X. X kuasa 2 jadi paksi X. Kadang-kadang log X. Kadang-kadang log 1 per X.
Ada macam-macam kemungkinan. Dan semuanya bergantung kepada soalan. Okey, boleh tengok dekat page yang ketiga, saya ada tulis nota dia. Soalan 5 ni dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kita ubah bentuk je. Soalan 5 boleh buat sendiri tak? Boleh cikgu. Boleh kan? Yang lain-lain? Boleh kan? Okey. Soalan 5 ni simple je. Awak cari dulu keturunan dia berapa. Lepas tu dekat soalan dia dah bagikan graf. Gunakan paksi yang dia bagi dekat soalan tu. So kalau soalan 5 boleh siapkan. Kita dah habis lah. Sampai situ. Sebenarnya tajuk ni dah habis. Hari Isnin depan saya nak tunjuk awak macam mana bentuk soalan SPM. Soalan 7 ni ada yang dah siap tak? Soalan 7 pun saya ada suruh buat kan? Hari Selasa lepas. Hari Selasa lepas apa latihan? Ada yang dah cuba soalan 7? Boleh buat tak? Yang nombor 3 tu saya kurang mahir lah nak ni. 7C 7B. 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 7B 3. Okey, 7B 3. Soalan 5 tadi tak ada masalah kan? Tak. Okey, so kita terus tengok soalan 7B ni. Graf dah dapat. Tujuh B, soalan ni memang bentuk soalan SPM. Dia soalan yang pertama dia kata bina satu jadual untuk nilai log Y dan X tambah 2. Jadi awak punya jadual tu mesti ada paksi X yang baru dengan paksi Y yang baru. So soalan 7B. Yang pertama jadual awak tulis so log Y adalah untuk paksi Y. Tulis yang paksi X dulu. X tambah 2. Lepas tu satu lagi log Y. Jadual ni yang akan membantu kita jawab soalan sampai akhir. Okey, jadi awak tengok dekat nilai X dia bagi jadual yang dalam soalan. X sama dengan kosong. Jadi awak gantikan dekat X tambah 2. Jadi kosong tambah 2. Nilai yang pertama kita dapat 2. So kita buat jadual baru ni berdasarkan paksi yang baru.
So, X yang kedua tadi 1. Jadi, masukkan, kita dapat 1 tambah 2, 3. Lepas tu, 2 tambah 2 dapat 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 2, 7. Okey. Sampai 7. Jadi log Y, awak tekan log dekat kalkulator, tekan nilai Y yang ada dekat jadual dekat soalan tu. Jadi yang pertama tekan log 3.99. Kita dapat 0.601. Okey, kalau tengok untuk SPM, cukup kita tulis dekat jadual ni 2 titik perpuluhan je. Jadi 1 tu kita boleh padam. Okey. Tajuk ukur linear, special dia macam tu. Kita banyak pakai 2 titik perpuluhan. Tapi kalau jawapan akhir awak kena kira, itu kena ada 4 angka bererti. Dalam jadual ni, kita guna 2 titik perpuluhan. Okay, untuk jadual. Yang saya tulis nota lah. Okey, so yang nilai X tambah 2, nilai dia 3, yang itu awak tekan kalkulator log 5.27, dapat 0.72. Okey, seterusnya dapat 0.84. Cek jawapan betul tak? Lepas tu 0.96. Kemudian 1.08. 7 kita dapat 1.20. Okey, bila jadual dah siap, baru awak buat graf. Pastikan dekat paksi Y ada tulis log 10Y. Dekat paksi X ada tulis X tambah 2. Okey, paksi awak ni dua-dua paksi X, paksi Y ni betul. Dah ada satu markah. Kemudian awak plot titik-titik ni. Awak plot titik dengan betul, ada satu markah. Kemudian awak buat garisan. Garisan dia dapat cantik, penyuaian terbaik. Dapat lagi satu markah. Jadi daripada graf je, semua tu awak dapat betul. Graf sahaja dapat 3 markah. Jadi soalan ni rugi. Rugi sangat untuk orang yang tak jawab. Okey, lepas tu yang bahagian ketiga dia kata gunakan graf dalam 2. Cari nilai P dan Q. Jadi kita kena ambil persamaan yang dia bagi dalam soalan. Dekat soalan dia dah bagi persamaan, tengok dekat atas sekali tu. Okay, so ni bahagian 2, kita dah siapkan graf. Bahagian 3. Kita fokus pada persamaan dia, Y sama dengan P Q kuasa X tambah 2. Okey, awak perasan kan? Tadi kita buat paksi Y apa? Log Y. Dekat paksi X kita X tambah 2. Jadi kita kena ubah persamaan ni supaya kita wujudnya log Y.
Okey, so nak dapatkan log Y tu, kita kenalah logkan dua-dua belah kiri kanan. Jadi kita akan ada log Y, log asal 10. Sama dengan log asal 10 P. Okey, PQ dia darab, jadi kita boleh pecah jadi tambah dengan log asal 10 Q kuasa X tambah 2. Ini dah masuk balik topik log. Ingat lagi kan? Okey, bila kita dapat macam ni, kita boleh nampak sebenarnya yang dekat X tambah 2 ni, kita ada nilai X. So, memang kemungkinan sangat besar dia adalah kita punya paksi X. Dan log P ni, dia tak ada X, tak ada Y. Yang ini adalah kita punya C lah. Confirm dah dia akan jadi kita punya C. So, nak senangkan kerja kita, kita ubah kedudukan dia bagi nampak jelas sikit. Okey. Yang ada X tambah 2 tu, kuasa kita boleh bawa ke depan kan? Dia akan jadi X tambah 2 log 10Q tambah dengan log 10P. So, kita tahu dia C. C kita duduk kat belakang. Okey, sekarang ni masih tak nampak. Yang mana M? Kita tulis bagi cantik-cantik sikit. Log 10Y sama dengan, okey, jadi yang paksi tu kita dah tahu tu, kita bawa dia pindah ke belakang. Log Q, kita tulis dia dulu. Log 10Q X tambah 2 tambah dengan log 10P. Okey, so dah jelas lah. Log 10 adalah kita punya paksi X. X tambah 2 kita punya apa saya cakap tadi? Log 10 adalah paksi Y. X tambah 2 adalah paksi X. Jadi kecerunan M. Kecerunan M kita log 10Q. Pintasan Y log 10P. Pintasan Y ataupun C. So, bila dah ubah bentuk, baru boleh tengok kecerunan kita kira daripada graf. So, daripada graf, M, sekarang M sama dengan log 10Q. Okey, apa nilai M yang kita dapat daripada graf? Jadi, sama macam tadi, awak kira kecerunan tadi. Kalau dekat buku saya ni, dia bagi jawapan kecerunan ni dapat 0.12. Betul? Betul. Okey. So, dia ambil titik 1.2 dengan 7. 1.2 dengan 7. Tolak lagi satu, dia ambil titik 0.6 dengan 2. 7 tolak 2. Jadi kita dapat lebih kurang log
10 Q sama dengan 0.12. Okay, jadi dia tanya nilai Q. So, ini bentuk log, kita ubah dia balik jadi bentuk indeks. Bentuk indeks, 10 bawa ke sebelah. Yang lain ni, yang nombor ni akan naik jadi kuasa. Kuasa 0.12. So, kita tekan kalkulator anti-log ataupun awak tekan 10 kuasa pun boleh. Dia dapatlah nilai Q 1.32. Betul? Kalau nak tekan anti-log, tekan shift log. Kalau tak, awak tekan 10 kuasa yang anak panah atas tu. 0.12. Okey, dapat 1.318. Okey, ambil 1.318. Ambil 4 angka bererti. Okey, soalan lepas tu kita nak cari P. P adalah nilai pintasan log P. Log P tu pintasan Y. Jadi tengok dekat graf awak pintasan Y. Dapat apa? Berapa nilai pintasan Y dekat graf? AC adalah log 10P. Yang ni tak ada pengiraan. Kita fokus dekat graf je, terus ambil nilai dia. Dapat berapa? Kalau dekat buku saya, dia tulis ini 0.36. Betul? Okay. Dapat, kita tengok dekat Pak CY, kita tengok, kita dapat 0.36. Jadi log P 0.36, 10 pindah ke sebelah, ataupun kita tukar dia jadi bentuk indeks. P sama dengan 10 kuasa 0.36. Okey, dapat nilai P. Jadi tekan shift log pun boleh. 0.36. 2.291. 4 angka bererti. Dah buat dah? Sampai soalan C dah buat? Okey, lepas ni awak boleh cuba praktis SPM ni lah. Nak cuba yang mana? Kertas 1 ke kertas 2? InsyaAllah nanti hari Isnin kita online. Online untuk Q&A, apa lagi soalan yang bahagian mana lagi tak faham tajuk ni. Lepas tu hari Selasa awak buat PBD. Ataupun saya bagi test lah Selasa. Quiz online, nak? Nak quiz ke nak jawab PBD je?
Macam mana? Jawab DBD je lah cikgu. Okey, hari Selasa, okey. Jadi hari Isnin kita settlekan bab ni. Yang mana tak faham lagi, awak tanya.